Podcast Tinker di mana semua orang ada cerita. Betul, kalau nak tengok season terbaru musim ke-6 di Astoria pukul 8 pagi setiap hari Rabu. Dan kalau secara digital kita ada 5 platform di dunia maya, iaitu pertama YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Shock. Dan saya agak shock hari ni. Tak adalah. Okay, by the way, untuk bermula bulan ini, kita akan mengubah landscape podcast di TV, di mana kami tidak akan bersiaran podcast Tinker saja. Kerana ada bukan seleksi. hanya podcast Tinker saja yang akan bersiaran, sebab kali ini selepas ini kita akan buat lebih banyak collaboration, sebabnya lebih banyak podcast yang datang dekat podcast Tinker punya slot. Lagi banyak orang tahu ada berapa banyak, ada lambakan podcast-podcast. Betul. Sebabnya I believe listeners also diorang sentiasa mencari konten untuk diorang dengar. Betul, so it's best untuk kita, orang kata, sebarkan lebih banyak podcast. Kita angkat lagi banyak podcast. Dan juga memberi warna kepada pendengar kita ataupun penonton kita yang berada kat rumah. Perlihat bukan? Pendengar pelihat. Penonton di rumah, supaya mungkin kami ada beberapa topik yang kami bukan mahir. Betul. Dan kami tak berani sentuh. Macam tu. Dan juga kita akan bawakan beberapa podcast yang mungkin lebih mahir dan juga mengetahui tentang satu topik. Yang lebih niche lah. Lebih niche lah. Macam kami pun, kami tidak consider kami sebagai podcast komedi. Tetapi kita punya... Kita consider diri kita apa? Tak tahulah. Dia tak adalah komedi sangat, dia tak adalah intellectual sangat. Dia lebih intellectual tu tak mungkin. Tapi podcast yang bakal bersiaran bersama kami untuk slot hari Rabu pukul 8 pagi. Salah satunya ialah podcast yang saya boleh kata genre komedi, kerana mereka dah mempelopori dunia digital dah lama. Antara yang boleh kata second generation lah. Kalau macam K-pop, first generation, second generation. Macam first generation ada girl generation dengan Super Junior. Second generation macam Twice. Third generation macam BTS dengan buat Blackpink. Tahu je dia ni. Dia buat come tahu on. Saya memang ilmu K-pop saya tinggi. Buat tahu je. Tapi kita bersama dengan orang yang lebih mengetahui tentang dunia K-pop. Dan juga Okey, patut look dia gitu. Dia look gitu. Look Korea look walaupun Okey. Understand. Kita bersama dengan siapa? Kita bersama dengan Adana juga. Siapa lagi seorang nama dia? Nama saya Pak Selamat datang Thank you dia datang. Terima kasih dia datang. So macam mana hidup? Okey je, Alhamdulillah. Dengan cerita kau runner sekarang? Aku runner. Aku dah pernah berjalan. Berapa pace? Berapa pace? Adalah dalam 2-3 pace. Tak, satu aku geram sebab dia bawa look Masih Dayu datang podcast. Kenapa? Dia biasa ada holder. Okey, faham. Itulah, tak biasa pegang lah. Tak biasa pegang. Stand kat sini, boleh cakap tak payah pegang. Macam gitu, tuan-tuan dan puan-puan, bezanya podcast murah dan podcast mahal. Kami yang murah lah. Kita yang murah lah. Tapi kita bersama dengan Sturk Production yang membawa nama sekarang ini Podcast Sturk. Podcast Sturk, di mana kalau ikut sejarahnya, Podcast Sturk ni keluar 2 bulan atau sebulan kemudian daripada kita. 2019. Kiranya antara pioneer, sebab ada orang cakap macam kita pioneer. Tak. Walaupun bukanlah pioneer, tetapi antara golongan-golongan yang memulakan langkah kan. Antaranya Podcast Sturk. Tapi soalan pertama, mungkin kita pernah tanya sebab mereka pernah jadi guest kita juga dulu. Betul. Kenapa? 2019. Antara tu lah 19. Kenapa, macam mana boleh start buat podcast Sturk? Aku rasa Adan lagi tahu sebab Adan yang memulakan. Ini idea Adan lah. Sebab tengok Tinker tu. Yes. Dia sebab ni tau. Sebab Pak An dia that time kan kita tengah fokus kan buat video. Pak An cakap seorang kena ada satu konten, satu segmen lah kan, satu show. So bila aku tengok korang buat podcast Tinker, aku cakap ini adalah show yang paling senang untuk aku buat. Betul. Yes. Betul. Tak payah nak edit banyak kan. Tinggal pacak je, lepas tu run sejam. Sebab itulah jadinya podcast. Betul. Malah fikir. Memang aku malah fikir. Serius malah fikir Yang lain dia buat ada macam Harik kan, dia ada buat tweet lah. Si Mirul buat masak-masak kan, licin orang nak beli barang. Yang ni senang, duduk cakap je. Tapi masa tu barai lah kita orang punya setup. Kita orang tak ada mic. Tak ada mic pegang seorang-seorang. Kita orang pakai cam punya mic boom tu. So contoh kalau sekarang ni aku dengan Adam punya mic adalah tu, korang punya adalah cam ni. Faham. So memang bergema lah. Masa tu dekat studio sendiri kan, dekat Setiawangsa. Betul. Okay, tapi bila kita mulakan dengan borak-borak pasal Sturk sebab ada beberapa soalan yang aku tak pernah tanya diorang. Which is, kenapa daripada transition video-video sketch taman yang membuatkan korang popular kan sampai sekarang, tiba-tiba korang beralih arah ke konten orang kata yang lebih nak kata intellectual, tetapi lebih bertema macam podcast atau video masak
sketch masih ada, tetapi ada banyak seleksi dah. Kenapa tak macam sketch je lah sampai mati? Sebab Serius sangat kita Bukan serius sangat sebab macam aku pun maybe dah tahu dah jawapan dia orang apa. Tapi tak apa. Okay, so jawapan dia apa? Ulang balik. Tak start lagi. Senang betul buat duit kau. Apa jawapannya? Sebab studio tu mahal bulan-bulan. Oh okay. Boleh Tapi boleh jujur. rugi tak guna macam tu. Lah. Kita memang berhabis guna lah. Macam kita bahagikan 4 section kita punya studio tu. First adalah orang kata macam apa? Living room lah. Living room tu kita selalu buat challenge. Living room yang tengah tu yang meja meeting tu jadi podcast punya tempat. Lepas tu next adalah editing punya tempat. Next tu yang dapur Cikitum. Ya, dapur Cikitum. So korang nak utilize semua yang kat Betul. situ. Betul juga. So jadi macam kalau cost effective. Tapi kalau ikut daripada pulangan return, selalu cash korang lah yang lagi bawa return kan, sebab klien confirm besar-besar yang sanggup bayar mungkin lagi banyak compare daripada konten korang yang mungkin baru lagi, yang niche-nya pun tahu kan niche kan? Betul? Tahu? Taklah, aku takut ingat benda. Niche. Tahu siapa tak tahu niche. Sumpah keluarkan Chapa daripada ni. Kenapa? Mungkin tak apa, teruskan. Aku cuba tahu je dulu. Niche is a common word. Oh, dah common dah Bagi saya tak common tau. Saya belajar. Okay. Tu saya selalu guna. Menipu gila. Kononnya macam niche tu macam belum kuat, start strong macam sketch. Kenapa korang berani? Sebab benda tu dah boleh buat duit kan? Sebab kita pun start dengan short sketch di mana dalam setahun 2 jugalah orang kata buat sebagai passion. Tak ada klien. Memang orang kata kita yang keluar duit. Betul. Nak pergi shoot, mak nak duit sikit. Minta duit kat mak. So bukan kita lah keluar duit, mak kita yang keluar duit. Mak kita yang keluar duit. Betul. Investor. Lepas tu datangnya klien-klien yang macam klien-klien besar lah untuk sponsor video tu. Lepas tu bila dah ada studio ni, why not kita macam ni kita nak mengembangkan kita punya sponsorship tu. Maksudnya dapur ada klien sendiri, podcast ada klien sendiri. So kita dapat jugalah benda tu. Tapi kita punya short sketch pun masa tu still ada and still ada klien juga. So ia adalah proses mengembangkan duit. Kita masuk. Nak try buat banyak benda lah. Tak nak fokus dekat sketch taman je. Kita nak cuba buat banyak benda. Sebab makin tua kan. Variations. Betul. Makin tua takkan nak taman je 24 jam kan. Konten makin dewasa. Betul juga Okay, lepas tu bila korang dah buat macam tu, mungkin dah yelah standard lah kan. Kalau macam kita orang kat Tinker pun viewsnya akan merosot sikit lah sebab benda baru. Orang tak boleh terima, dia tak boleh hadam lagi. Jadi macam mana korang handle lah, sebab yelah bila korang berada di peak, bila upload je 100,000, tiba-tiba korang upload video konten yang baru, tengok views tu tak sama macam yang korang pernah rasa. Dia rasa macam mana lah? Sebab aku sebagai content creator rasa down Tapi sikit. untuk podcast first kita start dah cecah 100,000 sebenarnya. Bila first awal keluar tu. Walaupun barai lah lebih. dia punya kualiti semua. Okay. Tapi orang suka cerita hantu dalam podcast ni. Betul lah sebenarnya. Sikit-sikit hantu. Betul. Oh ni kenapa? Tapi kita orang tukar sebenarnya. Yang untuk first episode tu kita orang borak pasal, tak ingatlah pengalaman ke apa yang Bully. Bully kot. Itu pun dah cecah 100k views. Dalam masa berapa lama? Kejap je. Sekejap Itu kejap je. And lepas tu baru kita orang buat yang kisah seram tu. Tapi kan sekarang kan kisah seram kan orang buat pakai intonasi suara cerita hantu. Tapi kita orang tukar konsep tu macam kita orang lepak kat kedai mamak. So lebih dekat dengan orang lah. Dia bukanlah seram je, tapi ada biar aku tak mencarut. Tapi adalah yang tak betul je kan. Dia yang kelakar dia kat situ lah. Yang tu yang paling banyak tak silap. 1 million. 1 million. 1 million lagi banyak Setiap episod. Yalah, of course. Rasa tercabar lah. Tak rasa tercabar Tercabar sebab Ambil lah Kita macam, tengok dorang. okay. Kita tengok dorang dulu kan. Tapi kita 2 episod dah dapat 1 million. Benda-benda riak. Dia tak apalah, rezeki masing-masing kan. Which is aku okay je sebab kita orang tak berpaksikan views. Lah faham. Riak juga tu. Tapi tak apa, we understand lah. I mean like lain content creator, lain dia punya aim dan juga dia apa benda yang dia orang nak achieve kan. Kalau macam Stirk apa yang korang macam as a whole, maksudnya as a team, as a group ataupun individual sekali, apa dalam bidang content creating ni, apa korang punya aim sebenarnya? Kita lebih kepada passion lah. Macam siapa cakap, awal-awal tu bukannya pastikan view sangat pun. Sebab orang keep minta kan. So kita lebih kepada fan service pun juga. Jantung. Gitu. Oi, sumpah
podcast ni dia akan datang. Tajuk podcast ni aku dah tahu dah. Ria.com. Ria.com. Nampak handsome. Sebab fan service bengang. Awal-awal kita orang buat macam fan service tu. Masa dekat taman lah orang kata. Walaupun masa tu dah ada kita orang dah ada YouTube channel. Upload je semua kat situ, tapi kita tak tahu pun nak monetize apa semua. Nak duit masuk tak tahu. Berapa lama korang nak tahu yang tiba-tiba boleh buat duit rupanya? Berapa lama? Lepas kau ajar. Takkanlah. Tak ada yang lama sangat. Tak ada lah. Dia Kau ajar belajar tu kan. sendiri. Lama lah proses tu. Maksudnya proses yang fan service tu. Lama 2 tahun. 2 tahun. Sebab kita start 2014. 14. 14, 15, 16. Macam tu lah. Klien masuk dulu. Baru kita orang tahu YouTube boleh bagi duit. Okay. Zaman tu korang pun antara influencer terawal yang ada klien masuk try kan? Betul. Siapa? Ryan Bakery. Siapa dia? Siapa Ryan tu? Tahulah kawan-kawan tapi aku tak boleh cakap apa-apa. Tak kenal. Tak kawan lagi. Tak kawan lagi. Tak kawan lagi. Okay. Tapi bila kalau tengok bila transition, okay, ni kelakar ke jap? Momen ni kelakar sebab Kelakar tu. Belum lagi dia tak cerita lagi. Bukan. Dia belum cerita lagi. momen ni kelakar Aku 2 orang ni. sebab kalau siapa yang tengok podcast Tinker daripada awal-awal dulu, lain tu kita borak sekarang. Borak kita ni yang borak tengah borak sekarang ni, kita balik. Oh ya. Dulu lebih huha-huha. Nampaknya kita dah matang masing-masing. No. Aku tahu kenapa. Sebab dulu belum masuk TV. Betul tu pun salah satu. Sebenarnya. Tapi kita dah makin sopan lah. Sebab takkan kita nak sembang pasal ayam dekat TV. Ayam betul, ayam yang berkokok. Kenapa kau pandang aku pasal macam tapi pejabat ayam lain? itu konten dia sekarang ke sana. Tapi tak apa. Okay, soalan aku macam bila korang dah meningkat dewasa, sekarang pun dah 30 kan? Dia 30. Tak baik tau main-main umur. Saya bawa lagi. Aku Tak bawa lagi. payahlah. Kau pun sama kan? Aku 29. Okay lah. Maksudnya dah masuk Setahun ke... lagi. Setahun kena kira. Kira masuk, jauh mana? maksudnya kira masuk umur-umur yang bila orang kata kalau buat konten huha dia macam tak kena. Kan macam bukanlah selalunya kan dia selalu budak-budak muda. Drop je lah nama. Bukan ini secara perspektif. Jadi bila kematangan tu umur dah sampai matang, adakah korang macam terpaksa mematangkan diri sebab aku cakap macam ni, ada orang dia tahu dia punya target audience dia mungkin orang-orang muda, kan dia nak maintain umur 18 je. Relevan ke 18 je. Tetapi dia dah makin menua. Jadi macam korang biar kehidupan tu mematangkan diri korang atau korang macam tak apa, kita kena bawa stek yang 2016, 2015 masa kita tengah muda dan peak tu. Soalan aku benar sangat ke? Agak lah. Tak, kita orang lagi bernas. Tak, bagi aku macam dia tak adalah sambil mematangkan untuk konten tu. Aku masih, kalau macam aku lebih suka kekalkan konsep tu. Cuma beza dia lebih dewasa sedikit. Macam contoh kalau dalam sketch tu maybe kita orang dah kurang sikit nak buat, tapi diorang mesti minta kan. Tapi kita orang cuba dah tak nampak macam budak sangat macam dulu yang kita orang buat. Sebab sekarang kalau audience yang 18 ni pun aku dah tak tahu apa diorang tengok sekarang. Tak try buat sketch, mana tahu diorang suka. Soon sebab tengok asalnya ada orang upload banyak lagi views kan. Ada orang re-upload balik dekat TikTok kan. Betul, video-video curi kan. Dia marah. Tapi macam bagi aku pula, aku rasa macam susah juga macam kau nak go against nature. Maksudnya kau punya thinking dah berubah, kau punya mindset dah tukar apa semua, tapi kau nak kena kekalkan kau punya relevant ke dengan kau punya itu dilema content creator kan macam korang kan. Macam korang nak juga dapat followers, ada juga fans yang baru dengan konten korang yang untuk target audience ni. Tapi pada masa yang sama korang semakin berusia. Jadi korang ada dilema tu tak? Macam Paan sebab kau selalu buat konten dengan isteri kan. Dan kau gather new followers juga. Betul. Tapi korang kau nak kena macam aku kena maintain Paan yang umur 25. Rasanya maintain tu cara yang terbaik Tapi sebab kita sebab kita punya follower yang contohlah dulu sekolah, sekarang dah U. Contoh kalau dulu U, sekarang dah anak 3. So kita macam nak cari budak-budak baru, follower yang baru. Sebab diorang ni sekarang lebih yang pengguna social media ni makin ramai. Maksudnya golongan budak sekolah makin ramai berbanding kita dulu. Kalau dulu orang kata macam takat kalau phone dalam
paling-paling pun form 5 dah nak habis sekolah. Itu macam kita orang punya followers kat situ. Sekarang ni Darjah 3 dah ada handphone. darjah 3, darjah 2. Ada aku punya sepupu. Kira sepupu yang kecil kan. Darjah berapa dah? Darjah 3, 4 macam tu lah. Ada Dia handphone. kata dia minat ni. Dia minat tengok ni AI Team. AI Team tu? Isisap. Alifan. Oh, seawal muda itu Seawal itu. Tapi itulah, kita nak kena buat apa Dan? Sekarang ni untuk gain, adakah kita kena cari pelapis baru untuk buat konten cinta? Tapi itu Kau nak kena tubuh grup baru lah ni. Tapi itu antara benda yang macam common. Sebab macam kau tengok Blippi tak? Kau tak ada anak kan? Kalau macam Blippi ataupun macam Blue's Clues, Blue's Clues untuk maintainkan dia punya relevancy, dia akan tukar host dia. Host dia kan, untuk memastikan yang brand lagi besar daripada orang itu. Untuk memastikan supaya orang penonton kat luar pun ingat. Kau kena ingat brand, bukan kau kena ingat orang ni. Tapi sebab macam kita dah follow contoh seorang ni, kita nak dia tu. tapi kalau macam korang ada macam terfikir, okay, aku kena cari Adan Junior. Semacam which is aku cakap macam tu sebab benda tu dah berlaku dekat Tinker. Betul. Sebab digital team dah baru, dah ada peralihan orang, dah ada yang tak suka, ada suka. Tengok live at Tinker pun siapa ni? Dia ada peralihan. Macam korang macam adakah benda tu pernah terfikir ke ataupun korang rasa macam tak boleh we stay together? Pernah je terfikir. Tapi orang cakap tak mampu je kot. Lagi pun aku tak letakkan satu beban kat benda tu sebenarnya. Macam at the first buat pun memang buat suka-suka kan. Memang tak ada duit masuk. Memang tak ada duit masuk pun langsung. So selagi orang minta kita bagi je lah. Betul. So adakah adanya pelapis ni yang nak tak jadi pelapis tapi tak ada payment lah. Macam kita orang dulu. Itu je kan. Sebab struggle korang lain. Kita orang start dari zero. Diorang kalau diorang nak buat pun might as well start new one. Maksudnya betul. diorang punya sendiri kan. Start group baru. Tapi itulah dia akan ada dilema sama ada adakah korang nak kekalkan brand Stirk tu ataupun korang nak kekalkan korang sebagai as a brand. Faham tak? Adakah korang nak letakkan brand Stirk tu ialah orang ataupun nama tu? Nama brand tu lah sendiri. Itu yang ada dilema. Faham tak Dan? Faham tu. Kau macam gantuk tau. Sikit lah. Tak, sebab kenapa kita borak serius sangat? Pasal boleh BC tak kita, dan VC boleh kita borak pasal boxer je tadi? Box. Aku pakai boxer apa? Boleh tak kita pakai topik tu je boleh tak? Benda tu mana boleh keluar TV? Tak boleh kan? Tak boleh. Borak boxer. Boxer apa kau pakai sekarang? Tapi tak ada macam benda tu lah. Faham. Tapi aku rasa tengok daripada korang nak maintain orang yang kalau sebagai. aku lebih suka maintain sebenarnya. Sebab sekarang kan banyak sangat orang yang buat social media. Kadang-kadang orang ingat video kau tapi lepas tu dah hilang. Kan naik laju. So kalau kat Stirk ni orang tahu Stirk, orang tahu Pak An. So kalau kau nak buat satu benda yang baru, takut orang tengok brand tu saja, orang tak tengok orang tu. Sebab sekarang punya social media kan terlampau bersepah. Betul. Terlampau bersepah. Penuh. Terlampau penuh. So takut orang tengok Stirk macam tengok orang baru, macam tak sama je macam yang asal tu. Oh, takut compare lah. Sebab tu cakap sekarang macam kita orang tak ada fikir, tak ada beban, macam tak ada fikir pun kita kena cari pelapis baru untuk sambung. So sekarang ni macam fikir kalau orang minta lagi, kita bagi. Bijak tu jawapan. Tapi it's sebab good kau that biasa korang share dalam within korang punya the whole group share the same vision. Maksudnya tak adalah macam tak aku rasa aku nak macam, maksudnya adalah antara diorang kan tiba-tiba macam aku rasa aku macam nak bergerak solo lah. Jangan cerita yang buka. Ada. Baru je konflik itu. Okay, kalau macam tu kita Tapi tutup saya- cerita VC dan misi tu. Saya tak nak sentuh, tapi let's kalau go. saya tak nak sentuh, tapi kalau awak tanya tak apa. Saya tak terbabit. Tak adalah macam soalan dia tak nak ke cari pelapis kan. Macam mana nak cari pelapis kalau kita makin berkurang? Jangan cuba. Saya tak nak. Jangan cuba. Pula. Keluar TV. Kalau berkurang Tapi kita faham lah kan sebab dah ni kan, dah Anak berusia, besar. ada But besar. yeah, it's the same with Tinker. Also, people semua orang keluar. Contohnya macam Haze kan. Kita tak boleh stop orang lagi nak Betul. fly higher. Macam klien baru 2 orang datang daripada budak lama Tinker. Daripada Hakim. Kita pelik Hakim kepada Hakim kalau tengok ni. Tak apalah Game, it's okay. Tak apalah Hakim, aku sanggup belilah Hakim, tak apa, tak ada masalah. Kita lupakan je lah kenangan-kenangan kita kerja sama-sama dulu. Tapi macam mana perancangan korang untuk okay lah, kita be frank, podcaster akan mewarnai episod anda pada minggu hadapan di TV. Jadi macam mana preparation nak keluar TV ni?
Sebenarnya ni kat digital je, bila benda barang keluar TV ni Kita tengah buat macam bagi semua satu masa, jangan mencarut. Training itu dulu. Kita bagi seminggu, at least jangan mencarut. Sebab kalau ikut blacklist antara Adan dengan Harid je. Dua tu je. Seperti risau dua tu je. Kita orang dah buat tabung, siapa mencarut kena masuk duit dalam tu. Jadi kita kena macam bayangkan depan kamera ni, mak kita tengah tengok sampai habis. Mak Betul. Kita akan cakap benda-benda baik je lah, orang kampung dan sebagainya. bercakap pasal tu, aku tak pernah sentuh sebab Adan baru kahwin. Pak An pun last time kita dia single lagi. Kan? Macam mana dengan penukaran status? Banyak lah kena belajar sebenarnya bagi aku. Banyak Dan Aku kenal dah 9 tahun dengan wife aku. So, Itu yang dulu kecoh macam diam-diam je tiba-tiba ada. Ya. Jantung. Dah 9 tahun. So bila dah kahwin ni, kita baru kahwin lah. Ingat 9 tahun tu cukup lah. Rupanya dah kahwin dia macam Baru 9 keluar tahun lain. tak boleh kira. Kau kena kira daripada episod 1 balik. Oh, tapi macam Pak An juga pun kiranya kenal isteri kiranya lama juga kan. Lebih kurang sebelum kahwin. Sama boleh setuju dengan 2014. lagi lama juga lebih kurang 10 kan. tahun. Macam mana kau setuju tak dengan Adan cakap bila kahwin ni dia macam buka lembaran baru, Betul. chapter baru kan? Betul. Kita macam duduk dengan macam sebelum ni kenal, ambil dating, hantar. Ambil dating, hantar. Kita lah yang seorang kat bilik tu kan. Kalau sepah, kita lah siapa lagi kan. Habis tu sekarang macam mana? Ambil dating, bawa balik, mandikan kau. Mandikan, letak bedak, pakai kau tudung. Macam tu lah sekarang kan. Sekarang ni kita tunggu dia siap. Lain. Siap pun lama. Lepas tu Kau dah tak tengok. lepas tu Sebab pernah jadi. Waktu kena marah balik. Okay. Jangan. Tak, sebab maksudnya korang ni segan-segan nak bagi tahu sebab macam akan ada yang tengok dan tak ada, okey je. Okey je. Lagi dia siap cepat sikit. Siap jawab sikit. Kalau lapar bagi tahu tau. Jangan diam. Kita tak tahu. Nak makan apa bagi tahulah. Kalau bangun pagi tu nak breakfast bagi tahu. Kalau awak tahu okey, kita Maggi okey. Kita Maggi pun dah okey bagi tahu lah Tapi betul tu. Sebenarnya apa benda yang korang cakap setiap satu tu siapa? actually betul. Untuk kau sebagai seorang isteri, Apa masalah Kenapa susah bagi tahu Anggap je lah yang kita orang nak berkasih sayang tu je. Faham. tapi macam tak kena kasih sayang tu. Tak, sebabnya again macam aku selalu cakap, perempuan kan dia ada tendensi untuk Menyukarkan keadaan. putar belik. Putar belik. Datang dari wanita wanita suka putar belik. Sebab lelaki punya putar belik lain. Apa dia? Macam tak biasa. Bagi dah tahu sebab kita boleh confirm kan. Tak Cuba adalah. Aikal bagi tahu Aikal apa Tak, putar balik lelaki kau. punya putar belik, lelaki punya putar belik, dia tak akan timbulkan masalah ketika itu. Faham tak? Oh, dia kontra. Lelaki punya putar belik, Saya dia faham. macam kat hujung je baru tahu. Macam tu. Kalau macam perempuan putar belik kan macam dekat depan-depan kan. It's right in your face kan. Kalau lelaki kan selalu putar balik kat belakang. Aku tak setuju. Kau setuju? Apa yang kau tak setuju? Kita fokus je dengan perempuan tadi. Kita jangan masuk yang bahagian lelaki. Tapi actually memang betul lah. Sebab mostly semua husbands yang macam siapa ada privilege untuk berbual tentang isu rumah tangga, semua akan cakap perempuan macam tu. Dari sekali semua husband siapa? Bukan semua husbands dekat luar sana Termasuk yang siapa ada privilege untuk ada conversation dengan, semua akan cakap kenapa perempuan indecisive. Kenapa macam benda kecil je tak boleh settle. Maksudnya benda nak makan kat mana ataupun lapar, benda lapar macam tu. Kenapa kena ada drama yang unnecessary tu? Dia tak actually dia tak sebenarnya dia tak menimbulkan drama pun kalau lelaki pun straightforward je. Kau straightforward tak? Straightforward. Forward. Kita orang tunggu je. Kalau lapar cakap kita bawa. Tapi tanya lapar tak? Tanya lapar. Nak makan apa? Tak tahu. Pak nak makan apa? Jelah kita makan nasi kukus depan tu. Alah tak suka tak? Dah. Perempuan suka options. Perempuan suka options. Sebenarnya kena buat presentation lah. Bagi Tak payahlah beberapa sampai option. presentation. I mean like that's how kita punya love language aku rasa in general lah perempuan. You want to always be bila kalau kita buat perangai, lelaki akan bagi attention kan. Betul tak? Regardless macam mana annoyed pun korang, betul tak? Korang akan bagi attention kan. So itu yang kita orang aim sebenarnya. Kau crave daripada attention tu. Of course lah, isteri mana yang tak crave attention Yalah, husband. tapi cara tu kadang-kadang Memang akan bagi menyerat. Tapi itulah orang kata asam garam perkahwinan. Tapi so far okey lah penukaran label daripada Okey lah. okey lah. So far okey lah. Banyak seronok daripada tak seronok kan sebenarnya. Betul. Kan, kahwin. Tapi bila dah kahwin,
perangai pun kena ubah. Sebab ya contoh macam aku, aku bila banyak berubah kau. Nak aku bentang kat dia Jangan. orang punya berubah. bila aku buat Trolala dulu kan, dan tu aku mungkin lah, dia mungkin unfortunate sikit ya di masa sebab aku dah kahwin. Jadi bila kita lara macam tu, Betul. tiba-tiba dia ada banyak benda yang kena jaga. Macam korang dah lara sebelum kahwin. Lepas tu dah kahwin, masih lagi buat konten. Adakah macam adakah macam ada sedikit tone down sikit sebab nak menjaga hati ramai pihak. Sebab dulu mungkin jaga hati parents kita je dengan adik-adik kita. Sekarang ni nak kena jaga sebelah sana juga. Betul. Kadang-kadang Betul. aku explain lah dulu. Saya akan jadi macam ni tau. Jangan terasa tau. Kadang aku explain dulu before sebelum keluar. Sebab entahlah, aku kalau tak keluar yang benda tu depan video, aku rasa kadang-kadang tak best. Tapi tak macam dulu lah. Sikit lah, slow sikit lah. Tapi tak macam dulu. Kalau Faan pun sama lah. Macam dulu kan, kalau sekarang pun lah kan banyak ada isu-isu dekat Twitter yang macam si A ni buat hal, lepas tu orang kutuk dia semua kan. Kalau dulu kan macam tu, and Video aku suka jump into the confirm video keluar esok. Netizen lah maksudnya, netizen. Tapi aku jenis buat parody. Okay. Suka mengutuk orang tu. Lepas tu, tapi sekarang ni tak tone, macam cakap tadi kan, tone down sikit sebab takut ada yang, sekarang Twitter macam-macam lah. Dia macam dia akan ada sekerombolan yang tak suka kita, and then takut akan babitkan bini kita pun kena semua. Ni how. Tapi comel lah diorang ni dah besar dah. Sembang bini sekarang. So cute lah sembang bini. Tapi macam Dulu selenge-selenge je. Macam comel lah Nampak sekarang. intellectual kan. Nampak penyayang babe. Nampak penyayang. Okay, macam isteri Adan bukan influencer lah. Bukan. Tapi kalau macam isteri Pak An, obviously lah influencer. Dah biasa dengan highlights dan semua. Macam mana menguruskan isteri yang influencer? Sebab sebab dia jadi paparan umum kan. Macam orang tahu, dan juga kadang konten buat berdua. Kalau macam Adan sekarang belum keluar lagi kan. Isteri tak nak Adalah keluar sikit-sikit, tapi aku tak nak tunjuk tak nak sangat. tunjuk lah. Macam mana? 9 tahun dia simpan. Takkan dia nak review semua Tu lah, dah. dulu sampai percaya kau single semua tak dah laku percaya kan. Aku sebenarnya dah pernah bagi tahu. Tak dulu pernah orang label kan Adan single. CEO single. Aku dah pernah bagi tahu dalam podcast sebelum ni. Memang aku dah lama dah relationship tu. Tapi start siapa Start Harit ke Acap, aku tak ingat. Kahwin. Aku macam try buat konten tu, tapi konten tu meletup. Lepas tu aku dapat satu idea macam, apa kata kalau aku simpan ni untuk konten, dan aku akan keluar benda tu bila aku nak kahwin nanti. So aku simpan lah. Ada few yang macam aku shoot dengan Harit kot, buat konten single. Tiba-tiba ada wife aku kat sebelah. Itu dekat setahun dah shoot. Baru tu, lepas tu baru aku sehari sebelum kahwin baru aku post. Peram lama. 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 Ala-ala aku tengok macam boleh buat konten je. Macam korang suka konten single ni. Aku buat je lah. Sebab ramai yang single. Ramai single kan. Jadi kalau macam Pak An, dua-dua influencer. Macam mana Pak An? Dia punya, aku tak tahu. Dynamics ni macam mana? Dynamic pressure, tak tahu. No, bagi aku senang. Sebab contoh kalau ada trend lelaki bini kan, senang. Dia pun boleh je depan kamera, wah-wah semua. Contoh kalau macam upcoming ni ada Ramadan punya klien pun dia nak wife included sekali, dia pun okey semua. And then kita buat storyline tu macam lelaki bini. Okay, bini buat benda pelik-pelik sikit, dia okey je semua. Tapi wife Adan pernah tanya dia okey je lah kalau later in the future untuk macam keluar dekat feature. Kena ajar. Kena ajar. Kena ajar sebab sikit dia lah. bukan ni. Dia bukan sebab ni. dia bukan influencer. Tapi dia minat ke? Kena ajar agak. Kena ajar kan? Kena ajar. Yelah, nanti dia lah klien. Dan gila-gila kot. Apa dia? Kau kan jenis macam kalau konten kan gila-gila. Tapi during the 9 tahun tu, maksudnya dia dah tengok Adan apa semua, dia macam tak ada tunjuk interest macam nak buat on her own ke apa, tak ada. Tak ada. Dia malu. Oh lah, so cute. Dia mana elak daripada lampu skrin semua ni lah. Tapi bercakap macam tu, walaupun bila cakap pasal kematangan, terfikir pula aku. Sebab kalau kita membesar atau membesarkan orang, contohlah macam Sturk dan juga macam aku, kita buat konten-konten yang orang kata tu dia nak kata bijak tak bijak, dia menghibur kan. Tapi dia tak ada orang kata value yang orang kata macam bagi moral yang tinggi. Faham kan? Sebab dia sekadar hiburan. Pernah tak korang rasa, aku dah umur 34, dah umur 30, tetapi orang tengok aku macam, kau layan aku macam umur 20 lagi which is benda ni jadi juga kat pelawak.
Kan? Faham. Kan? Macam tu kat luar pun kau nak suruh aku berlawak kat kedai makan. Faham. Macam korang ada tak momen situasi yang berlaku macam tu yang orang layan korang macam kau ingat aku ni macam stek yang kat taman tu? Dan ada. Ada Okay. Ada dekat satu universiti tu. Okay, Oh, kau let's tak go. ingat. Nanti aku masuk. Masuk Oh, lah. let's go. Kita orang ni Kita tarik jap. dipanggil untuk okay, macam sebelum ni macam talk. Orang cakap talk kat poli. macam aku tak sebut universiti. Okay, universiti. Okay. Kita ni so ada that one time tu kita orang dipanggil untuk mengajar kan. Mengajar. Mengajar Ni tahun bila ni? Kejadian Lepas COVID lah. 2 tahun lepas Lepas. Okay. Baru So ni lah. macam kita macam apa orang panggil tu kursus lah. Dia macam kursus. Workshop lah. Betul, Workshop. workshop. 3 hari, Mat. Hari lain orang lain ke? Orang yang sama tapi kita kena ajar ikut ni lah. Oh. Ada syllabus. So kita orang punya kursus tu Power. macam what if awak ni seorang content creator yang dapat job daripada klien. Oh. And what if awak ni adalah seorang klien untuk menghadap seorang content creator. Okay. Ini benda yang serius lah. Benda yang boleh kata Serius. serius lah kan juga. Serius lah bro. Intellectual Oi. genius. Lepas tu In the world of the world. lepas tu ada that one moment ni macam after kursus lah. Macam time break ke apa lah. Macam malam tu diorang ada rehearsal macam Kebudayaan. teater. Okay. Kita. So kita orang saja tengok nak nostalgia balik kan. And then bila dia orang datang kat kita, bang, oi, abang start. Dia buka flash kan. Buka abang start. Masalah je dia buat kat aku. Dia buat kat aku. Buat muka? Macam Buat muka. kan dalam video kan aku paling gila ni kan. Dia datang kat aku. Ni. Aku time tu memang dah keluar kuda, itik, segala binatang lah. Yang halal. Kau hamburan kat dia. Hamburan lah kan. Tapi tahan je lah. Dia buat macam kita dah kenal lama. Macam mana dia tengok kita kat dalam video, macam tu dia buat kita kat depan. Okay. Understand. Now understand. Lalu selesa sangat. Tadi korang macam tak selesa benda tu. Memang sangat tak selesa. Korang tak pernah cakap dekat depan ke apa ke dekat orang. Kau kan I mean macam aku pernah banyak kali cakap yang jangan layan aku macam benda yang aku kat video sebab itu hanya persona. Layan aku macam manusia biasa kat luar. Ada banyak kali lah. Tak far toleh kau cakap persona tu. Sap dia toleh. Tiga-tiga semua macam Wow. Persona babe. Persona. Bahasa besar. Jadi Dahsyat kalau tu. macam korang ada tak letak limit tu atau ada macam bagi tahu dekat mungkin Boundaries time lah, korang live ada set ke? boundaries. Sebab aku tahu pelawak kadang-kadang ada dia cakap dekat beberapa tempat tapi dia tak cakap depan kamera lah. Dia akan cakap dekat macam public je lah. Macam korang ada letak set. Tak, kita tak pernah cakap pun sebenarnya. Dan kita tak pernah kena pun benda macam ni. Ni first time kita orang kena. Sebelum ni tak pernah kena pun. Sebelum ni paling kuat pun panggil-panggil je. Start. Itu kita boleh terima lagi lah kan. So, yang Tapi tu tak kalau ada pernah apa-apa beritahu lah. macam before masa before dia lah, kalau ada panggil talk show ke apa ke, kita orang ada manager kita orang before this lah. So dia yang jenis macam dia yang marahkan untuk kita orang. Oh yelah kan. Kalau kau marah pula viral pula kan. So kadang kalau panggil manager, tolong jap dia ni. Kau asal mana? Macam tu lah. Tu manager slash bodyguard slash ni. Lepas tu dia macam janganlah buat dia macam tu. Janganlah buat macam tu. Dia jahat lah. Tetaplah kena handsome juga. Handsome juga. Tak memang biasa weh. Biasa. Artis selalu buat. Kan? Kalau macam kadang kan talk kan banyak ramai kan. Kan bila macam jangan kacau guest kan. Guest nak pergi makan lepas ni. Lepas tu kita macam sabarlah. Okay. Padahal benda tu kita dah plan. Sabarlah. Tak apa, jujur gambar. Dia gambar. 2-3 gambar. Kejap lah. Okey. Dah. Sabarlah. Kejap lah. Tapi tu biasalah macam kini sebab korang pun kena jaga reputasi juga kan. Tak, aku gelak tapi sebenarnya memang betul benda tu. Memang betul kan. Kita aku tak nak buat tapi teringin juga nak buat. Tapi sebab dah tak popular. Tak payah Dah tak lupakan popular, je. tak boleh nak buat. Tak pernah terfikir. Masa dulu waktu kau popular pun kau tak patut buat. Masa kau tak popular sekarang pun tak patut buat. Move on je Aikal. Tak payahlah nak rasa pengalaman tu. Okay, tapi sekarang ni podcaster dah aktif balik, which is aku terkejut dan dia agak terkejut juga sebab dia podcast Stek ni dia muncul balik selepas kita menang dekat Shock Award tu. Dia menang apa? Aku lupa Icon. Dia menang Tak. Icon. Kepada penonton-penonton di luar sana, Syapa cuma nak klarifikasikan. Kita orang bukannya ada love-hate relationship ke apa dengan Stek ke. Tapi tak tahu Haikal ni, dia suka sangat jolok dia orang ni. I don't know why. Taklah sebab orang ada kami jawapan-jawapan yang best. Kau rasa, tapi hati dia orang kau cakap. Adalah tak. Okay, jujur Okay, lah. so what's the reason? Apa ni? What's the reason? Kita orang nak naik stage tahun ni. Nampak? Aku tahu reason tu. Dia nak naik stage tahun Okay, ni. backstory. Saya dengar podcast orang juga. Okay. Antara sebab orang buat podcast balik, betul kan kalau salah Ataupun nak tambah lauk lagi? Boleh. Salah.
Dia tak cerita lagi. Belum. Pak An ni forever 2 saat ke depan. Harit kan dia ada buat podcast dengan Hakim. Dan mereka kan top 8. Okay. Kan, dalam list 500 beratus-ratus podcast nombor 8. Okay. Jadi Adan mungkin tercabar kot. Dia buat dah lama kot. Tak, cerita dia macam ni. Okay, betul kan? Benda 2019 yang kita start. 2019. Season 1, Season 2, Season 3. Kenapa tak ada award-award ni? Oh. And then sekarang ni berlambak podcast lain kan. And then ada Shock Podcast Award. Apa semua kan. Kita tengah tidur kan. Oi, podcast banyak. Yalah, dia orang buat. Yalah, Tak, itu buat saya sekali je lah. podcaster tak invited. Dia kena kita ke tak ni? Takkanlah dia tak kena kita kan. Macam tu. Itu yang kita start fresh lah. Kata Dia kira pemangkin quality pun kita jaga Come sekarang. back lah. Which is good lah. Tu lah aku rasa macam aku dah cakap juga dengan orang Shock macam benda ni bagus. Betul? Aku Benda pernah ni cakap Shock. depan Syapah dengan orang Shock cakap benda ni bagus sebab ini membantu industri, maksudnya bagi semangat lah, which is korang pun berkobar-kobar nak buatkan sebab ada mission macam kita orang dah menang, so kita orang macam tak apa lah. Bagi orang lain lah. Sumpah aku tak comfortable tu dengan conversation kita the whole through apa ni Kalau throughout dah kita punya menang conversation. boleh stop kejap kot. Kan? Dah rehat dah kejap pun. Tapi kena selain daripada itu, ada motivasi lain kenapa start balik macam Adan? Adakah kau rindu ke? Banyak isu nak kupas ke macam mana ke? Rindu pun salah satu juga. Kan sebelum ni kan kita orang buat sekejap sebulan ada, kejap tak ada. Okay. So bila dah ada yang podcast punya award tu, tengok korang naik stage apa, cakap dengan apaan? Tak nak buat balik ke? Kita pun dah buat lama. Nak panggil pun tak ada. So cakap dengan apaan, kita buat balik lah. Buat balik semula. Konsisten, commit balik. Tu yang jadi sampai sekarang tu. Tapi Sebab nak buat lain pun dah tak ada masa dah. Nak buat masak Betul. pun dah susah. Nak buat This is the sketch, nak easiest kumpul pun one. susah. Faham. So podcast dia yang paling senang. dan yang edit pun Pak Pak An. An edit. Oh ya, bercakap pasal tu, aku sebenarnya sangat berterima kasih kepada Pak An lah. Okay, Pak An aku cakap. Aku dah deal dengan Pak An. Satu Klien. semua klien. Satu hari tu aku Episode. pernah upload episod dan aku cakap aku struggle nak upload. Lepas tu kebetulan time tu Pak An tak tidur lagi. Time tu pukul 1 pagi. Okay. Pak An DM. Cakap, Kal, macam pening je timeline kau ni. Biar aku ajar kau cara yang betul. Jadi sebenarnya aku nak terima kasih kepada Timeline apa ni? Tak faham. Editing. Editing Okay. dia timeline. Dia post dekat IG story dia. Timeline editing. Dia punya cut. Nak ada atas, ada bawah, ada atas bawah dia. Okay. Itu 2019 punya style. Cut. dia nak cakap aku Dia old school lah tak, orang tu. maksudnya bukan dia ke yang nak rehat tadi. Tak, lepas tu dia, sebab time tu diorang dah start apa podcaster Okay. podcaster. Jadi dia ajar aku terima kasih Pak An, memang banyak bantu. But that's a healthy relationship though. Ya, aku kan macam biasa, aku takkan bermusuh dengan podcast lain. Kenapa kita tak bila yang kita ada plan nak musuh dengan podcast Tak lain adalah, kan? Tolong bawa Kau siapa ada masuk benda yang tak podcaster. puas hati ke dengan podcast lain sebenarnya? Bukan sebab Bawa siapa masuk podcaster. Aku dah muak dah dengan podcasting ke ni, please lah. bukan sebab kadang-kadang kan kalau contoh macam YouTuber kan kadang ada cuba melaga-laga kan. Ada. Ada. Kita tak ada siapa pun ingin nak melaga-laga ke kita. kita dengan pun siapa. pernah dulu kita macam pun pernah dulu. Kecap studio dulu. Kecap studio. Tapi tu laga-laga tipu. Tapi macam contoh macam Jangan buka balik Aib lama. Laga ke tu? Bagus lah. Kita buka je lah dia balik. kadang-kadang bukan datang daripada influencer ataupun content creator tu sendiri. Kadang-kadang daripada Viewer. orang luar, viewer. Okay. Contohnya bila datang ke kita, yang YouTubers ni lagi best. So kita pun rasa macam kenapa ada macam ni? Oh, kau ada rasa tu? Kau ada? Sumpah aku tak ada rasa tu. To be honest, aku rasa kan bila dapat duduk kita 4 orang ni kan, sumpah aku rasa aku bukan content creator. Yeah. Tapi Sebab aku macam tak kisah langsung pasal netizen, aku tak kisah langsung pasal klien, aku tak kisah langsung pasal... Jangan klien, jangan klien tak, sorry klien. I am okay if you want to come in, and I am Risaulah. also okay if you don't want to come in. Let's just biar aku macam bagi tahu stance aku. Okay. Kan sebab orang cakap okay lah, biarlah klien masuk, ni kan kerja. Tak, I mean like macam kalau dia nak masuk, dia nak masuk lama lah. Betul lah. Kan? Kita dah lama lah kat TV, dah lama lah dekat digital. Tak ada klien. Dah lama dah. Mungkin produk anda di sini. Kat bawah tu Tak ada langsung. Tak ada pun masuk. And I'm okay with that. So maybe aku bukanlah content creator yang macam on a right track kot. Aku Tapi rasa. siapa boleh try konten motor ataupun konten van. Yes. Review motor. Review motor. Konten kereta. Creator bukan Tu creator. ada. Oh. Susah. Okay, Susah borak level-level zombie kau Intelligent pisang. sangat lah lawak ni. tapi bila kau dah start, macam apa pembaharuan daripada season-season yang kau dah sidai korang punya followers tu? Apa pembaharuan daripada okay dari segi looks lah memang lain lah. Sebab kali ni shoot kat Rumah Pak An. Sebelum ni kat studio. Punya tu tak nak tak nak sampai hari tahu apa semua kan. Apa dia? Shoot dekat rumah Pak An.
Tak, hari ada. Oh, hari ada? Hari ada. Hari ada sekarang. Hari lah kena bahan. Jauh. Okey, hari ada satu podcast lain. Tapi masih lagi dengan korang. Masih. Oh, dia nak banyak kali naik pentas. Kiranya hari dia nak naik 2 kali. Dia kira korang tiba aku kan. Korang safety net dia lah. Kalau dia tak dapat naik untuk podcast yang sana, kalau dia start naik dia akan naik juga. Dah, untuk tahun ni jangan naik langsung. Oh. Jangan naik langsung. Tahun lepas dah nombor 8 kan. Jangan naik langsung. Bagi kita orang pula. bagus. Tapi actually selain Harit yang ada podcast lain, Adan pun ada podcast lain. Ya. juga. Kita bakal sentuh je lagi. Tapi soalan tadi macam pembaharuan. Pembaruan Banyak benda korang nak cakap. Audio, kita orang punya audio lagi crispy, sedap. Crispy. Nak belajar lebih datang rumah. Betul. Today is the day where we get humbled by Pak An dan juga Adan. Tapi konten kita orang masih kekalkan benda yang sama. Masih lagi budak 5 orang lepak kat mamak dia punya topik macam tu. Tapi macam before this kita lebih borak contoh macam kentut busuk semua. Kalau sekarang ni kentut busuk kenapa kentut busuk? Penuh informasi lah, tidak kosong lah. Which is bagus sebab yelah kadang-kadang takut kita tak boleh puaskan hati semua orang. Macam kita orang kat sini pun tiba-tiba dah benda ilmiah pun kadang-kadang ada je yang tak puas hati. Tapi korang masih maintain dengan kalau aku boleh cakap ialah macam podcast komedi. Betul. Di mana dia tak berat sangat. Tak ni sangat. Dia tak ringan sangat. Rasanya kita lebih ringan sangat kot. Lebih kepada ringan daripada berat lah. Itu yang borak ayam sampai 40 minit tu. Faham. Kita Nasi kandar. Tapi to be honest, I find aku lagi rasa enjoy buat konten gitu. Ya. Dan juga saya tak ada direction. Saya sebenarnya nak bagi disclaimer sebab macam sebelum ni pun saya lebih cakap macam podcast ni ada pelbagai-bagai ragam. Kalau contohlah kalau podcaster tak kena dengan selera anda, betul. Cari podcast lain. Betul. Janganlah tidur condemn datang apa ni tak ilmiah. Ada ni macam ke? Ada netizen yang macam bash lagi ke? I mean bila korang comeback ni Cuma takut ada macam kita pernah kena. Kami pernah kena. Apa borak. Patutkan podcast pun kan berilmiah. Which is boleh je tak berilmiah tapi dia kena ada jaga batas lah. Tak adalah ajak daddy ke apa kan. Tapi kita orang biasa sebelum janganlah. Kau bergaduh pula kan betul-betul gaduh. Tapi biasanya memang kita orang sebelum start kita orang cakap dulu disclaimer podcast ni tak ilmiah, sesuai untuk korang tengok masa drive, masa makan, masa dalam jamban, untuk fun-fun je untuk korang tengok. Kita orang dah cakap awal-awal. Sebab kalau nak fikir ilmiah pun rasanya Adan punya podcast yang satu lagi ilmiah kan, Kepo kan. Tu lagi ilmiah, dia lagi lah dapat siapa Syazi Sam? Tak, Beto. Zaini Lazi. Hui, laju web dia senarai kan. Dia dengan belagak tu. Azharani. Paling latest nak keluar minggu depan dengan Amin Khalid, anak arwah Mamat Khalid. Maksudnya memang TRX punya level web diorang ni. Diorang punya ni level TRX. Kalau macam Pak An pun rasanya dah mengembangkan sayap dan lebarnya ke dalam dunia perniagaan. Which is yelah sebab kadang-kadang orang hanya menilai kita dengan satu produk yang kita hanya buat untuk main-main. Dan bercakap pasal podcast lain dan juga bisnes, dan juga Adan dah kerja macam standard kan. Adan kerja apa sekarang? Media. Baru punya. Macam as a producer. Okay, that's good. Content producer. Content producer. Oh, dia tak lari jauh lah daripada apa yang Adan buat sekarang. Selama ni. Which is orang kata naik upgrade satu tangga kan. Adakah tu macam proses kematangan korang macam Pak An akhirnya berniaga di luar. Tak tahulah, tak ada terfikir terlintas pun Pak An berniaga, tiba-tiba berniaga. Adan tiba-tiba aku tak terfikir pun kau akan bekerja dengan media, tiba-tiba bekerja dengan media sebab kau memang dah nampak memang jadi social media influencer yang berjaya. Tiba kau kerja 9 to 5. Sebab aku tak nak letak dekat Stirk ni dia macam tempat duit aku. Faham tak? Sebab entahlah sampai bila je benda tu boleh sustain. Nak sustain. Sampai bila je benda boleh sustain. So aku tak nak ada pressure. Aku nak buat benda tu yang tak ada pressure. So aku buat benda lain tapi benda ni still aku jalan juga. So tak adalah aku memikirkan kita tak boleh, kita kena check klien ni, kita kena buat konten ni. Benda ni viral kena tiru. Sebab aku tak suka terikat dengan benda-benda yang semasa ni. So kalau rasa nak buat, kita buat je. So that's why aku tak nak letak yang kat Stirk ni adalah tempat income. Stirk ni aku dah jadikan part time aku punya first aku start daripada sini tapi still jalan juga. Yang ni kerja aku. Sebab Stirk ni kita orang start as kawan-kawan kan? Yang memang zero knowledge pasal business, pasal klien, pasal duit masuk apa semua. And then bila kita orang dah try bekerja sekali, betul lah orang luar cakap jangan tinggal 5 orang tu. Betul lah orang luar cakap jangan kerja dengan kawan-kawan. Kawan-kawan yang rapat. Betul. Sebab
kerja ni dia jadi lain. Betul. And then itu yang masuk Adan tu. Maksudnya kalau kita macam nak pressure sangat, contoh macam start ni as kita nak buat main income, kalau pressure sangat kat situ, sayang lah. Dia akan jeopardize relationship as well. Yes. Betul. Tapi kalau macam Pak An dah buka kedai kopi Saigon kat Setapak, saya promote kau. Saya pergi masuk opening dia, tapi masa dia punya apa tu itu tak datang, sorry Pak An Tak apa. busy. Tapi Wedding macam aku pun dia tak datang. birthday kau? Wedding aku pun tak datang. Wedding kau ke jauh ke? Perlis? Kelang yang Meru aku invite. Tak ada ajak? Aku ajak cek balik. Serius? Ada aku check balik. Kalau saya betul kan. Okay, macam Kalau salah betul ke apa? Bukannya dia nak buat wedding sekali lagi nak jemput kau datang. macam Pak An dah belajar. Niaga ni bukan benda yang main-main dah. Kalau mungkin sebelum ni kalau macam buat konten tu mungkin ada sedikit main-mainnya dan juga ada sedikit seriusnya. Tapi sebab business kan. Berniaga ni dah memang komitmen dah. Tapi actually okay. Actually Kopi Saigon tu bukan saya as the main owner. Bukan. Bukan, saya hanya branch Setapak saja. Yelah memanglah. Setapak tu je lah. Owner untuk Setapak punya branch lah. And then saya ada seorang partner ni, dia memang dia dah ada 3 branch. Dia jaga. So dia ni memang jangan gintil. Tak apa yang kau nak manja-manja ni. So macam Dah terbiasa sih. So macam dia memang jaga apa orang banyak cakap, branch lah. behind the scene punya production, restock barang semua dia. So aku dengan Harid handle bahagian marketing untuk tapi still branch korang tu. own the business dan share kan. Kita own the business mah. Asal jadi Cina pula tiba kau ni. Tapi macam mana? Okay, Pak An pun aku lebih cakap leader tak Stek. Betul kan? Macam sebelum ni handle talent. Kali ni lah handle food and beverages. Apa? Food and beverages. Beverages. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Lebih senang. Dia lain. Senang. Dia lain dia punya cabaran dan juga PL dia. Vibe. Tapi macam mana bila tukar, dulu ni handle orang, sekarang ni kena handle makanan, which is lagi susah. Kalau tak sedap orang terus boleh let go. Kalau macam Stek, satu video tak best, next video best, orang terima. Betul. Ini kalau dah ni tak sedap, terus orang kacau tak sedap lah. Tak apa lah, minum yang lain. Ke sebenarnya kan bila Pak An dah manage Stek, so benda tu membantu juga bila Pak An nak buka bisnes. Actually dia membantu dekat sebab Pak An handle bahagian marketing. Memang kita buat video, short videos dekat social media apa semua. So apa yang kita orang duk apply dekat Stek, memang kita apply dekat ni juga. Bawa masuk dekat bisnes. Dia punya look sama, background music sama, cara ni sama. Tapi macam in terms of, yelah bila dah berniaga kan banyak mainkan nombor. Pak An, sebab dia bahagian marketing, babe. ya tu tanya, Pak An tak involve ke? Sebab Pak An pun ada share kan? Involve juga. Tapi dia Alhamdulillah lah. Apa orang cakap, kira benda tu keep rolling. Yang kita orang pun banyak ada event luar yang kita orang join. Ada Setapak punya branch sendiri. To be clear, Kopi Saigon Setapak tu yang Pak An punya. Yang tempat lain tu bukan Pak An punya. Jangan cakap tiba-tiba Pak An yang owner. Bukan. Pak An yang owner. Okay. Kat Setapak. Siapa rumah stay mana? Siapa kat Ampang? Ampang ada branch sana. Tapi Setapak punya sedap. Tapi Ampang dengan Setapak tak jauh mana pun kan. Tak jauh mana, insyaAllah tu cepat sampai. 10 km boleh sampai tu. Boleh. Okay, what's next untuk, aku rasa, adakah bila bermulanya podcast Stek dengan season baru, adakah ini boleh orang kata era baru untuk Stek? Adakah ini macam permulaan untuk sesuatu yang baru? Reborn macam Ini ni. adalah permulaan sesuatu yang baru. And then kita orang maybe akan buat feature film. Tak, ni Dapat kau ni gempaan. serius ke tak ni Sebab dia sebenarnya? leader kan, aku diam je lah. Silakan Fan. Tiba Tak ada, kita feature lebih- film. Sebab aku je yang edit. And sebab aku ajar kau lebih santai kan edit macam tu kan. Nah, ini permulaan. Cepat. Sebab dia permulaan lah. Dia tak habis gitu. Ya, dia permulaan, kenapa permulaan Sebab- dia daripada tengah-tengah? Sebab aku seorang yang edit. Ha. And then podcast ni permulaan orang kata start balik selepas lama sidai. Okey. And then ada juga terfikir nak buat macam konten lain tapi lebih santai, macam duduk macam ni juga. Sebab nak kurangkan tenaga kerja. Okey. Dengan tapi nak ada konten. Maksudnya macam kita orang, contoh kan, korang ada 2 cam kan.
kita orang 3 cam. Betul. 3 cam. Lepas tu kita orang pakai port track. Tak ada, ni je ada. Kau tengah show off ke apa Tak, lah. sekarang? podcast ni sebenarnya tu je. Kau macam tengah judge podcast diorang je sekarang. Tujuan sebenarnya. Sabar, kita orang- Aku dari dia No, no. datang tadi sebenarnya ni Sabar, aku sabar. geram. Kita orang belakang cam ni tak ada orang. Oh, okay. Belakang H6 ni tak ada orang. Okay. And then macam okay, kita duduk kat sini kan. Aha. Nak kena pergi belakang cam. Okay, Arik ready tekan sana. Okay, ready. Pump record. Okay. Baru shoot. Lepas tu datang ke podcaster semua kan. So belakang ni memang kita memang kurang tenaga kerja. Okay. So That's why lepas ni ada lagi konten tapi lebih santai Lebih lah. santai, lebih tak, ringan. Tak apa orang kata Tak berat. tak berat, tak Yang- tak sukar macam dulu. Tak gila sangat ramai orang. Macam-macam kan nak kena set up kamera itu, kena pakai Dulu kita ada staff 2 orang, intern seorang. So behind the scene tu memang ramai. Ramai. Faham. Yang konten asyik keluar je. Sekarang je. Tapi itulah, Adan ada pembaharuan yang nak dibawa ke Stek? So far Podcast, aku akan fokus dekat podcast tu dan bagi lagi banyak podcast je lah. Ke sebab- Tapi konsep aku masih lagi nak kekalkan benda yang sama. Memang aku tak Ke nak sebab buat. awak dah ada 2 podcast. So awak tengok mana yang lagi berjaya lah tu awak pergi dulu. Tak ada lah. Actually Okay, so Haris ada 2 kali naik pentas. Dia pun ada 2 kali juga peluang nak naik pentas. Sebab awaknya guest lagi besar nama daripada kami bawa. dia beza untuk podcaster dengan aku buat satu tu nama Borak Kepo. Yang tu memang tempat untuk aku eksperimen. Sebab memang dekat podcaster aku dah cakap rapaan kalau boleh aku tak nak ada guest. Kalau guest pun nak yang kawan-kawan je. Sebab senang. Tak nak guest yang macam contoh kita panggil artis ke, penyanyi ke. Dia takut tak boleh borak sama dalam kita punya vibe. Betul. So aku tak nak benda tu dalam podcaster. Kawan-kawan tak apa. So dekat Borak Kepo ni memang banyak sikit guest. Aku eksperimen borak dengan Orang lain. Orang lain, indie, menyanyi indie lah. Ada borak dengan Zumba instructor tu kan, penari Zumba. So kat situ tempat aku buat macam-macam yang aku tak buat kat Stek lah. Faham. Tapi bila saya tengok Kepo, saya mengharap, saya ingat sebab saya tak nak tengok Adan serius. Bila tengok Borak Kepo tu, Adan nampak matang kan? Nampak lain. Memang macam bukan Adan yang Nampak profesional. Dia lebih behave kat situ. Intellectual dan behave professional. dan juga soalan-soalan Adan tu kiranya aku rasa macam Kita research. kita research lah. Kita research. Tak nak nampak. So bila dekat podcaster ni dia lebih kau ni kau ketut. Mana boleh buat kat guest artis macam Tapi tu. best lah sebab dekat podcaster aku boleh jadi diri aku. Betul. Dekat sini aku boleh buat apa yang aku tak boleh buat dekat sini. Betul. Tapi It's nice lah macam to have it like macam a segmented like that. Sebab macam kalau kita kan, kita rotate. Maksudnya bila kita orang yang dengan internal je. Dan bila kita orang dengan special guest saja. Tapi sometimes aku tak boleh nak differentiate. Macam Adan kan dah ada memang yang ini punya persona, yang ini punya persona kan. Faham that's a nice way to do it. Kita tak ada. Dan dia tukar persona, dia tukar ada Zora, ada Saga. Itu nama kereta. kereta. Itu nama kereta. Jangan selalu cuba boleh. Ada yang siku Tapi kalau nak tahu sampai esok dia ni. Adik punya podcast pun macam tu kat lebih kurang. Borak space dengan Borak space kan tengok dia macam kalau dia gelak macam Sopan sikit lah. tapi dalam podcast tu dia gelak kan. Faham. Sebab ada beza juga. So kita kena ada 2 podcast juga ke? Janganlah. Tak larat saya nak edit. Tak lah, awak ngawal lah saya lah. Saya Macam tu. saya ada terfikir nak buat podcast lain yang independen. Macam tu kau tinggalkan aku. Bukan. Dia suruh tu dia marah. Aku pun tak faham. Perempuan. Oh ya betul juga. Lupa. Perempuan. Okay, tapi untuk Adan dan juga Pak An, what's next untuk diri masing-masing? Betul. Bukan untuk Stek tapi korang sendiri. Apa benda yang korang nak explore? Apa benda yang korang rasa macam aku nak kejar sesuatu itu? Aku kalau dekat Stek aku nak hidupkan balik lah. Aku nak jadi balik macam dulu kalau boleh nak buat balik. Sebab sekarang pun semua macam dah kahwin, semua dah. Dulu kan awal-awal kahwin macam susah sikit kan. So sekarang macam semua dah kahwin, dah tahu macam mana nak handle pasangan masing-masing apa semua. So aku nak buat balik lah benda tu. Tapi kalau untuk personal macam aku buat sekarang kerja ni, aku nak cuba produce banyak lagi segmen. Sebelum ni aku macam podcast je kan. Aku nak cuba produce lagi banyak-banyak segmen yang akan datang. Sebab lepas ni pun tempat yang aku kerja ni akan masuk jadi national TV juga.
So congrats, aku nak try benda Adan. baru kat situ lah. Oh, gaji confirm dah 8,000. Oh, ini 5 angka. 5 angka. 5 angka sebab Enam dia angka, dia, lima dia angka, producer enam lah, angka. content producer. Satu content lima producer angka, ni kalau enam kat angka. Astro besar. Tapi beza aku content producer macam akulah host, aku produce, aku angkat barang, aku set up, aku kru. Awal-awal dah tak ada. Sama. Misal. Sama ke? Sama. lah. Sama. Kalau macam Faan? Macam ada yang cakap tadi lah, nak menghidupkan balik stek kan. Pun ada juga macam aku cakap tadi lah, lepas-lepas ni nak kena ada banyak lagi konten. Tapi lebih santai, lebih dewasa Lebih juga. dewasa. Tak liar macam dulu. Ui dulu ya Allah, Ya. kalau tengok balik apa tu. Itu mana ada skrip. Memang semua jadi masing-masing punya tahap kebodohan. Itu berada di tahap yang paling tinggi. Itu tak payah beep kan? Itu tak payah beep Tak bodoh actually. Itu kena beep. Dia kalau cakap kat orang kena. Oh, Cakap kat diri sendiri tak? tak? apa. Oh, tak, okey okey. kebodohan kami. Okey. Itu memang liar gila lah dulu. And then tapi sekarang ni lebih dewasa. Tapi nak liar pun ada juga. Tapi lebih kepada tone down sikit. Relax sikit. Dia lebih yang pintar lah. Pintar. Kalau dia tak ada nampak macam teruk sangat. Dia ni ada macam isi. Ada isi. Dia tak kosong. Dia tak tak kosong. See, it's going to happen Tanya- naturally lah kot. Sebenarnya without you guys realising pun kan, kita pun dah kena buat konten dewasa. As much as you guys nak kekalkan niche, nak kekalkan relevant. Wow, tengok phone Bukan. Sabar. Ada kena mengena. Cakap tu. Maksud dah lah apa-apa whatever, aku dah tak ingat dah apa benda kau cakap. But benda tu jadi naturally lah. Korang Betul. sendiri pun aja macam ada realization yang macam kena besar sikit kot, kena laid back sikit kot, kena chill sikit kot. But it's nice. Sebab family mertua tengok juga. Wah, macam mana kalau korang yelah dah kahwin kan? Korang kiranya antara orang kenal memang orang kenal punya. Tapi sebelum kahwin diorang tak tahu korang macam itu ke? Tahu. Tahu. Tapi bila dah kahwin ni, Dah bila bawa nama. dah boleh jumpa, dia memang orang Yelah. kata depan-depan tu okey je lah, diterima lah mereka. Ada pressure lah macam yelah kalau korang buat video kelakar tapi orang yelah sebab family kan, kalau orang luar kita boleh cakap lah alah tiba-tiba suruh aku buat lawak, tapi sebab dah jadi keluarga Yelah tu, besar faham, kan. yelah tu. Faham macam uish tak lawak pun. Tak adalah contoh. Ada macam pressure tak? Alamak, aku nak kena jadi funny ke untuk membiarkan orang punya Actually ni masa raya lah, jumpa saudara mara dia kan. Dia yang nak jadi lagi lawak dia aku. oh ya. Oh pula. So macam diam tu macam tu. Aduh, kejap. Okay, by the way saya ada buat soalan dekat IG. Story datang daripada Haikal Hamzah. Cakap Bukan dia aku. apa Sure yang it's tanya. not you? Bukan saya. Macam mana brainstorm video baru? Which is sekarang ni podcaster lah. Sebab Macam mana korang ramai brainstorm? Maksudnya nak cari idea ke macam kita orang dah duduk baru tahu? Duduk baru tahu nak bawa apa. Betul lah. Tak, kadang-kadang biasa aku suka tulis. Kalau contoh aku jalan pergi mall ke apa, macam aku nampak ada macam salah satu ada cakap dalam podcast tu, seorang ayah sebenarnya boleh jaga 10 orang anak agak sebenarnya. Biasa kita dengar mak boleh jaga 10 orang anak, sebenarnya seorang ayah boleh jaga 10 orang anak agak. Sebab time tu aku pergi Mitsui, aku nampak ada seorang lelaki tu tengah suap anak 2 orang makan sambil gedong lagi baby. So aku tulis lah, so aku cakap Bawa. dalam podcast tu. That's a good habit. Lepas tu macam ayam. Ayam Thailand lagi besar. Aku cakap tu. Sebab tadi tu aku pergi Thailand. Bukan, jangan fikir lain lah kan. Ayam goreng. Kan kat Thailand kan dia ada udang, ada ikan. Tapi diorang jenis potong besar-besar kan. So aku tulis, so aku cakap, kenapa ayam Thailand tu lagi nampak sedap. Ayam goreng Thailand? Ayam goreng Thailand tu nampak lagi sedap daripada ayam goreng dekat Malaysia ni. Lighting kan dia pakai lighting oren. Betul besar. Which is aku rasa macam terfikir ke? Tak, habit ni bagus lah. Siapa nak adapt lah kat dalam hidup. So tulis lah. Tulis Dia Observe. observe dekat luar. Tapi dah tahu juga macam Pak An. Okay, kalau macam Pak An selalu buat video TikTok dengan isteri. Macam mana korang brainstorm idea? Actually kita tengok, kita suka jump in the trend juga. Okay. Tapi macam orang ni buat ending dia mesti sama. So tapi Pak punya style lebih kepada kita tukar trend tu. Tak nak bosan lah, dia sama kita buat lain. Tu je lah. Tapi cara brainstorm tu last minute kat lah. Last minute juga lah. Macam Usually fikir. last minute je lah. Unless betul. if it's like client thing yang nak kena Ya, ada approval betul. apa semua tu kena ni. Tapi macam kalau content yang kita
nak execute sendiri, rasanya memang last minute je kot. Last minute production. Last minute lagi best. Okay, ni satu soalan. Soalan ni try jawab dengan paling berhemah lah. Ini daripada Afiq Rosli. Tak, soalan ni mengundang carutan ke apa? Boleh. Oh, okey. Macam tahu je. Dia kata, adakah Sturk masih relevan? Oh. Tak ada yang teruk. Sip baik. Bagus. Bagus. Tak, bagi aku tak mencari relevan tu sangat tau. Kadang-kadang ada orang komen kan macam baru buat baru, relevan lagi ke? Sebab kita orang tak jadikan benda ni main income. Kita orang buat memang kita orang suka buat. Memang tak di planning. So orang minta, orang nak tengok, kita bagi. And aku rasa kalau orang tak minta pun kita orang nak buat juga. Sebab kita dah ada platform, kita dah ada base. So memang niat kita orang bukannya nak kekal relevan ke, nak cari klien ke apa. Daripada dulu kita orang dah buat dah sebenarnya. Kalau tak kita orang dah start, kalau kita orang betul nak ni daripada stop tu, kita orang dah cari dah idea macam mana. Tapi tak apa, kita rehat dulu, kita tak nak settle down masing-masing. So sekarang kita nak buat balik memang bukan sebab nak cari relevan tu. Berapa lama korang punya hiatus lah? 2 tahun, 2-3 tahun ke? Sebab nak korang kahwin, nak transition tu lah kan. And then time tu PKP. Betul. So semua tak boleh kompos. So kita orang tiba-tiba lost. Hilang jam. So kita rehat je lah, tak apa. Abang cakap kita rehat je lah 3 tahun. Kita fokus dekat masing-masing dulu. And then kita buat balik lah. So now is the time lah. Now is the time lah. Okay. Okay, ada dengan Pan ucapan untuk peminat Sturk dan juga apa yang diorang boleh expect untuk minggu depan. Betul. Yang minggu depan korang pula kat slot ni. Dekat TV. Pressure ke? Pressure tiba kan. Tapi minggu depan kita nak borak apa minggu depan? Maksudnya minggu depan okay, faham. So jangan lupa tonton podcast Sturk dekat YouTube. Setiap hari Sabtu pukul 8 malam di YouTube. Kalau dah masuk TV ni lain sikit lah. Pukul apa? Rabu 8 pagi. 8 pagi. Di mana? Esloria. Tempat kepada makcik-makcik semua. Kita dah masuk bulan Ramadan ni, kita dengan apa orang kata azam baru. Azam Ramadan. Betul. Semoga kita semua diberkati Allah. Betul. Dan juga terima kasih kepada korang semua yang menonton. Betul. Dan jangan lupa korang boleh tengok juga Borak Kepo dekat YouTube Kepo. Hari Isnin pukul 8 suku boleh tengok. Setiap hari Isnin 8 suku. kenapa suku-suku Sebab aku suka suku tu. Sebab pukul 8 tu biasa macam orang baru nak makan apa semua. So start 8 suku tu baru orang macam relax tengok YouTube. Padahal dia boleh tengok kulit Sumpah petang ada ni kan. Memang manusia yang macam 8 suku. one of a kind tau. Dia memang The raw dan way rare. dia fikir dia, aku tak pernah fikir pun pasal mendalah ni. Kenapa kau sedetail itu dalam kehidupan ni? Tapi every day kalau dahara kita kena apa, Pan? Apa dia? Kalau kita dahara kita kena beli air apa? Kopi Saigon. Kopi Saigon. Setapak sedap gila. Setapak je. Okey, kita jumpa lagi minggu depan pada hari waktu yang sama. Jangan lupa untuk minggu hadapan kita akan bersama dengan podcast Sturk untuk slot yang sama di TV iaitu pukul 8 pagi hari Rabu di Estroria. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye.